Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tajuk Jepun di Tanah Melayu. Kita mula dengan latar belakang. Jepun ingin meluaskan kuasa, iaitu Barat mengenakan sekatan ekonomi. Jepun mula meluaskan kuasa di Asia Tenggara. Yang kedua, propaganda Jepun, iaitu Asia untuk orang Asia, semangat Asia dan kemakmuran bersama Asia Timur Daya. Seterusnya kita ke faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Dari segi politik, kedudukan strategik untuk ketenteraan Jepun, kuasai pangkalan tentera Jepun. Dari segi ekonomi, kuasai bahan mentah, tanah Melayu, pengeluar biji timah dan emas. Dan dari segi sosial, jadi pembela kepada negara Asia dan menanam semangat anti penjajah Barat. Kemudian kita ke serangan Jepun di Tanah Melayu. Pada 8 Disember 1941, serangan Jepun di Tanah Melayu bermula dengan pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Kuala Pak Amat, Pantai Sabak, Kota Baru dan Thailand, iaitu di Singgora dan Patani. Dan pada 15 Februari 1942, keseluruhan Tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Seterusnya kita ke dasar pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Dari segi politik, pentadbiran tentera Jepun, Sultan di bawah pengawasan Governor Jepun dan Singapura diasingkan. Dari segi ekonomi kawalan dilaksanakan, kekurangan bekalan beras, garam dan gula. Dari segi sosial pula, Jepun menutup sekolah Inggeris dan Cina dan sekolah Jepun diperkenalkan. Jepun meningkatkan disiplin dan kesetiaan kepada Jepun. Seterusnya kita ke perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Dari segi kumpulan, iaitu orang Melayu, Rejim Askar Melayu dan British, terdiri daripada Lieutenant Adnan, Lieutenant Ibrahim Alata Mat serta Korporal Yaakob. Orang Cina pula, iaitu Malayan People Anti-Japanese Army, iaitu MPAJA, yang ditubuhkan oleh PKM, terdiri daripada golongan Cina, Kuomintang, bentuk Overseas Chinese Anti-Japanese Army, OCAJA. Dan dari British, iaitu Force A36 yang berpusat di Sri Lanka, datang melalui kapal selam dan payung terjun, bekerjasama dengan orang Melayu, iaitu Force A36 ini turun di Ulu Perak, Kedah dan Pahang. Kemudian secara individu pula, yang terdiri pada dua nama, iaitu Shabil Katigasu dan Gurchan Singh. Shabil Katigasu merupakan seorang jururawat. Beliau mempunyai klinik di Ipoh. Beliau juga membekal ubat kepada penentang Jepun ataupun mangsa perang. Akan tetapi beliau ditangkap dan dibunuh dengan kejam oleh Jepun. Seterusnya kepada Gurchan Singh, beliau mengedar risalah anti-Jepun. Beliau menggunakan nama samaran, iaitu Lion of Malayan. Beliau ditangkap oleh Jepun, akan tetapi berjaya melarikan diri ke Burma. Kemudian kita ke keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Pada 6 Ogos 1945, USA mengebom Hiroshima dengan atom yang bernama Little Boy. Dan pada 8 Ogos 1945 pula, Kabinet Jepun memutuskan untuk meneruskan peperangan. Dan pada 9 Ogos 1945, USA sekali lagi mengebom Nagasaki dengan atom yang bernama Fat Man. Akhirnya pada 15 Ogos 1945, Maharaja Hirohito mengumumkan Jepun menyerah kalah. Jepun meminta agar Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan dipersetujui oleh tentera bersekutu. Seterusnya kita ke penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu. Yang pertama, tindak balas orang Melayu. Bintang 3 mengancam institusi politik, kekeluargaan dan Islam. Orang Melayu membentuk gerakan yang bernama Fi Sabilillah. Yang kedua, kompromi dan usaha perundingan. Usaha Datuk On Jaafar, iaitu sebagai pegawai daerah Batu Pahat. Beliau dilantik untuk menamatkan kekacauan, memulihkan keamanan di Batu Pahat. Yang ketiga, Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. Ketegangan antara kaum Kuching,
campur tangan, segera tentera Australia mengelakkan pertumpahan darah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.